Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي يسر ولا تعسر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Bakhtiar Tuan Imam, anggota Jawatan Kuasa Masjid An-Naim, ahli-ahli jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Ta'ala maka dapat kita hadir ke masjid pada malam ini dan kita berada pula dalam majlis ilmu Raudatul Jannah. Moga-moga mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, malam ni kita tengok sambungan pengajian kitab Asas Akidah. Tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 39. Tajuk baru ya. Kita masuk bab yang ke-6. Bab yang ke-6 muka surat 39, iaitu tajuk berkaitan dengan al-ahkam, hukum. Kalau dalam kitab Arab sebut al-ahkamu wa aqsamuhu, hukum-hukum dan bahagian-bahagiannya, yang berkaitan dengan hukum. Dalam kitab akidah memang dia tak lari daripada bincang berkenaan dengan tajuk hukum, kerana hukum juga berkait dengan akidah. Orang mempertikaikan hukum, maka dia boleh gugur akidah. Dia pertikai hukum. Salat wajib, tak, mana wajib salat, tak wajib pun, hukum. Mempertikaikan hukum, maka dia boleh gugur akidah. Arak haram, haram arak. Tak, riba haram, zina haram. Haram tu hukum. Tiba-tiba dia berani bertikai, arak halal lah, tak haram lah. Zina pun boleh, tak ada masalah. Riba pun elok je, kata dia. Maka dia mempertikaikan hukum, melanggar, menolak qat'inya sesuatu hukum yang telah qat'i. Maka dia melibatkan akidah, gugur akidah, murtad, kufur, wal'iyadzubillahi min dzalik. Baik, kita tengok perbahasan tajuk dalam hukum dan bahagiannya. Pengertian hukum, artinya suatu ketetapan yang ditentukan kepada sesuatu, seperti kita menetapkan putih kepada kapur tulis, atau kita menidakkan putih kepada dakwat. Itu dari segi bahasalah. Dari segi lughatannya, ketetapan yang ditentukan kepada sesuatu. Tak, tetap pada satu benda tu. Contoh kita kata tadi, dia kata tadi kapur tulis tu putih. Sifat, kita nyatakan sifat. Putih tu warna, warna tu sifat lah. Kapur tulis, zaman hari ni dia tak pakai kapur. Gambarnya ini contoh mungkin 80-an, 70-an dulu dah. Kat sekolah zaman cikgu Tuan Haji mungkin pakai kapur kot. Zaman hari ni dia pakai marker. Cuma dia bagi contoh, kapur tu ketetapan dia, hukumnya adalah putih. Dalam erti kata menetapkan sifat dia. Sifat dari segi apa? Warna. Baik, atau kita menidakkan.
Menidakkan pun satu ketetapan juga. Satu ketetapan, satu hukum. Kita menidakkan, kita menafikan. Dia bagi contoh, menidakkan putih kepada dakwat. Dakwat hitam. Dakwat yang hitam, sifat dia hitam, warna hitam, maka kita menafikan akan dia itu putih. Menidakkan dan mengiyakan, ia sesuatu ketetapan hukum. Hukum Allah Ta'ala, qada dan qadar itu pun hukum. Berani kita lawan? Allah menetapkan satu benda, ajal. Hukum Allah lah tu, qada qadar Allah. Dan Allah menidakkan satu benda, contoh rezeki. Rezeki banyak tu lah. Anak, ramai mana orang kahwin tapi tak dapat anak, contoh. Allah menidakkan, adalah hikmah dia tu. Kena redha, kena sabar. Maka Allah menidakkan ketetapan Allah, dia tak ada rezeki anak, Allah bagi rezeki hak lain pula. Rezeki sihat, rezeki duit banyak, kaya duit dan sebagainya. Jadi itu ketetapan juga dikira sebagai mengiyakan, menetapkan sesuatu, menidakkan sesuatu pun dikira sebagai hukum dari segi bahasa. Baik, perenggan kedua. Memahami istilah hukum ini adalah penting dalam mempelajari syariat Islam, terutama dalam masalah akidah Islamiyah. Penting sangat-sangat, dia kata mustahak dalam mempelajari syariat. Cabang kepada agama, lepas pada akidah syariat. Lepas pada benda dalam yang dikatakan iman, maka benda luar, anggota badan buat apa? Beramal. Amal nak kena ada apa? Kena ada hukum. Hukum tu dalam apa? Dalam bab syariat. Nak membuktikan benda dalaman i'tiqad, akidah, iman ni Allah ada buktikan yang kata Allah ada. Nak kena sembah Allah. Macam mana nak sembah? Nak kena solat, nak kena taat, ibadah-ibadah Allah perintah wajib. Macam mana nak beramal? Nak kena ada hukum. Solat tak tahu hukum. Tadi kita solat maghrib, kenapa 3 rakaat? Mau kena tahu hukum lah. Tak boleh ke buat 4? Tak boleh, maghrib 3 je. Kejap lagi kita nak solat isyak, nak beramal, nak tunaikan kewajipan isyak, kena tahu hukum. Berapa rakaat? 4. Boleh buat 5? Tak boleh. Itulah syariatnya. Itu penting kata dia, memang penting. Sebab dia melibatkan akidah, yang melibatkan akidah, dan akidah itu dibuktikan melalui syariat. Syariat mesti ada hukum. Terutama dalam masalah aqaid Islamiah, kerana dalam bahagian-bahagian hukum itu ada berbagai-bagai penentuan yang mempunyai pengertian-pengertian yang berlainan. Baik, tengok bahagian hukum. Itu definisi dia. Definisi ataupun bahasa Arab sebut apa? Ta'rif. Ta'rif tu bahasa Arab, bahasa orang putih definition, bahasa kita Melayu pengertian. Baik, tengok pula bahagian hukum, jenis-jenis dia. Pada umumnya, hukum itu terbahagi kepada 3 bahagian. Secara umumnya, hukum yang dikatakan hukum itu ada jenis-jenis dia, ada bahagian-bahagiannya, iaitu 3. Yang pertama, hukum syarak. Itulah yang dikatakan hukum syariat tadi. Syarak makna jalan. Syarak makna jalan. Adapun syariat ialah peraturan, hukum hakam Allah Ta'ala. Jadi bila dikatakan hukum syarak, iaitu undang-undang yang disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui rasul-rasulnya. Melalui rasul-rasulnya. Itu hukum syarak, syariat. Daripada siapa? Daripada Allah. Macam mana sampai kita? Macam mana sampai ke kita? Rasul. Setiap zaman ada syariat dia. Zaman Nabi Ibrahim ada syariat dia. Zaman Nabi Daud ada syariat dia. Syariat boleh berbeza. Kitab boleh berbeza. Kitab boleh berbeza. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Suhuf pun ada. Suhuf Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran hukum-hukum, peraturan-peraturan kepada Nabi Ibrahim AS. Ia berbeza. Tetapi akidah dia tak boleh beza. Cara solat, wallahu alam, saya tak pasti bagaimana Nabi Ibrahim solat. Wallahu alam, saya pun tak pasti bagaimana Nabi Musa solat. Tapi solat boleh berbeza. Tapi konsep akidahnya solat, sembah Allah yang satu, yang tu bab akidah, dia tak boleh beza.
Ia sama sahaja. Jadi melalui Rasulnya seperti sembahyang 5 waktu itu wajib, dia bagi contoh hukum. Contoh hukum apa dia? Salat itu wajib. Lagi arak, judi itu haram dan sebagainya. Itu hukum pertama. Yang ni tak boleh pertikai. Pertikai juga cari pasal dengan Allah Ta'ala, dia melibatkan akidah. Baik, yang kedua kata dia hukum akal. Hukum akal, ataupun boleh guna satu lagi dia panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad, dia panggil logik. Logik. Saya dulu bahasa kat universiti dulu ada satu subjek namanya mantik. Ilmu mantik. Ilmu mantik, ilmu logik, perbahasan tentang logik akal. Kena belajar. Orang agama tak ambil paper ni, tak ambil subjek ni, tak boleh, tak lulus. Masa dekat universiti dulu, sama ada nak lulus syariah ke, ijazah syariah ke, ijazah usuluddin ke, wajib ambil pengajian tentang mantik, ilmu logik, ilmu nak berbahas. Dia melibatkan hukum akal. Kat Malaysia ni, Allah, dua-dua dah arwah dah pun. Di Malaysia ni antara yang terkenal dengan bijak lah dia dari segi akal berbahas logik, almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Dan seorang lagi yang baru je meninggal lebih kurang 3-4 bulan sudah, almarhum Tuan Guru Ustaz Ismail Qamus. Kan, cuba dengar ceramah-ceramah dia, memang logik. Akal dia balas, akal. Nak lawan pokok liberal, kadang-kadang pokok liberal bukan terima wahyu pun. Orang liberal ni kadang-kadang Quran tak nak pakai, walaupun dia pun baca juga Quran dengan niat untuk menghantam balik agama Islam. Tapi dengan logik akal kadang-kadang mereka tu tertunduk. Nabi Ibrahim AS mantik dia ada. Nabi Ibrahim AS menggunakan mantik kan. Bukan dia bohong, jangan kata Nabi Ibrahim tipu. Itu logik akal lah tu, letak parang di berhala hak paling besar. Punya besar berhala, letak parang kat situ. Lalu kata kat Namrud, semua hak kecil-kecil ni, hak hancur berhala kecil hancur ni, siapa punya kerja? Tu. Dah sudah mikir tak? Logik akal lah tu. Siapa punya kerja ni? Habis, hancur, lebur, musnah, punah kan tak? Lebur habis, hak berhala kecil-kecil. Tengok parang duduk di atas berhala besar. Panggil Nabi Ibrahim kata, bukan kerja aku, kerja tu lu. Itu bukan dia menipu, dia helah akal supaya mari mikir. Mana maunya, kata Namrud. Dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh buat apa-apa, kebodoh mesembah. Apa bodoh mesembah dia tak boleh buat apa-apa. Itu logik akal. Tak payah bertudung lah, yang penting hati. Kata pokok liberal, yang penting hati, tak bertudung pun tak apa. Maka Ustaz Ismail kamu jawab apa? Kalau macam tu bogel terus. Kalau macam tu bogel terus, telanjang terus. Yang penting hati. Itu logik akal mantik. Balik kepada hukum akal, iaitu ketetapan yang didapati melalui akal logik, seperti 2 itu separuh daripada 4 dan sebagainya. Itu hukum akal. Bila kata 2, akal kata 2 tu separuh daripada 4. Dia tak mau 2 tu sama macam 4, tak mau. Akal tak boleh terima. Dah kata 5 separuh daripada 10. Dia tak semesti matematiknya. Kadang nampak contoh matematik, dia bagi contoh matematik. Tak apa, kita ambil contoh lain, hak bukan matematik. Akal kita kata apa? Akal kita, hukum akal mengatakan ibu kandung ibu mesti lebih tua daripada anak. Itu hukum akal. Akal kita, akal tak boleh terima anak lebih tua pada mak. Boleh terima? Mak kandung lah, mak kandung, bukan mak tiri. Mak tiri boleh jadi. Mak tiri tak mustahil kan? Sebab ayah kahwin baru. Ayah kahwin baru, dia ambil anak dara 17 tahun. Contoh, ayah kahwin baru. Ayah baru je ayah kahwin. Ayah kahwin dengan siapa ayah? Anak dara 17. Yang kita anak ayah ni umur 20, umur 30. Maknanya mak tiri lebih tua tu tak mustahil.
Sebab tu kena guna perkataan mak kandung. Ibu kandung lebih muda daripada anak. Akal tak boleh terima. Bapak kandung lebih tua daripada anak. Tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Hukum akal mengatakan bapak kandung mesti lebih tua daripada anak. Hukum akal mengatakan mustahil. Akal mengatakan mustahil orang lelaki ngandung. Betul tak? Ke ada orang Taman Selestia orang lelaki ngandung? Ada ngandung, ramai lah ngandung, cuma tak bersalin. Orang faham lah tak? Itu sensitif sikit tak? Mengandung tak bersalin. Itu masalah global. Baik, faham ya? Mana mustahil orang lelaki boleh ngandung? Itu hukum akal. Mesti, wajib. Itu mustahil. Dia ada mustahil, dia ada mesti, dia ada wajib. Wajib pada akal, abang lebih tua banding adik. Abang kandung lebih tua banding adik kandung. Itu wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Itu kita akan jumpa pada bab-bab belakang ni, insya-Allah. Cuma untuk pengenalan cukup setakat tu hukum akal. Kita tengok muka surat 40. Seterusnya yang ketiga, hukum adat. Yang ketiga, yang terakhir secara umumnya ialah namanya hukum adat. Al-adah. Bahasa Arab, mudah jadi Melayu. Bahasa Arab al-adah, adatun bahasa Arab. Melayu pun pinjam, maka jadilah hukum adat. Baik, iaitu ketetapan yang didapati melalui percubaan dan kebiasaan, eksperimen, kajian, kebiasaan. Adat kata sekian, adat kata hukum adatnya macam tu. Melalui apa? Percubaan, eksperimen, pengkajian, kebiasaan, sains. Adat kata. Contoh seperti api itu membakar. Api itu panas dan membakar. Itu hukum apa tu? Hukum adat. Tapi setakat hukum adat je lah. Dia bila mari ketetapan Allah Ta'ala, hukum adat, dia akan kalah. Adat je, setakat adat je. Api ni dia membakar, dia panas dan membakar. Adat. Tapi bila datang ketetapan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Panah ke? Panah ke tak panah? Tak panah. Quran sebut kuni bardaw wassalama. Tak hanguh pun Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu mukjizat lah kita kata. Itu mukjizat. Adanya kita orang biasa-biasa ni tak ada, bukan Nabi. Bila bukan Nabi tak ada mukjizat, maka adanya api itu membakar dan api itu panah. Kena tangan kita, kena tu kulit kita, memang panah lah. Adat kata. Apa lagi? Air menyejukkan. Air sifat dia sejuk. Kena air kita rasa air tu sejuk. Bangun pagi-pagi nak bangun subuh tak? Kena pula musim hujan. Sejuk. Rumah tak ada heater. Rumah kita tak ada alat heater, katakanlah sejuk. Air tu menyejukkan dan sebagainya. Dia banyak lagi tuan-tuan. Contoh apa contoh? Ni hukum adat kalau detail dia ada hukum. Ada sekian, tak ada sekian. Tak ada sekian, ada sekian. Itu panjang cerita. Ada sekian, maka hasilnya tak ada lah sekian. Ataupun tak ada sekian, maka adalah sekian. Itu panjang pula cerita. Contoh apa? Ada makan, maka tak ada lapar. Adanya makan, maka tak adalah lapar. Adat, hukum adat. Pisau boleh melukakan. Tak, pisau boleh melukakan. Adat sahaja. Tapi Nabi Ismail tak terluka pun apabila disembelih oleh bapa baginda Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab apa? Sebab ketetapan Allah Ta'ala tu boleh mengubah adat. Adat kata sekian, ada sekian, tak ada sekian. Tak ada sekian, tak ada sekian. Itu kita akan jumpa belakang-belakang ni. Rasanya ada perbahasan dia. Cuma kita kena faham peringkat awal ini sebagai mukaddimahnya. Hukum adat itulah contoh dia. Ada minum, tak ada haus. Ada minum, tak ada haus. Adat.
Ada ubat, tak ada sakit. Ada kata tak semestinya. Sebab tu kena ikat dengan akidah. Hukum adat ni. Ada ubat, adatnya. Adat katalah ada ubat tu tak adalah sakit. Adat kata. Tapi tak semestinya, sebab yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Baik habis. Dia punya pembahagian secara umum. Baik, seterusnya kita tengok satu persatu. Yang pertama, hukum syarak. Baik, hukum syarak dan pecahannya. Hukum syarak itu ada 8 pecahannya. Dia 8 pecahan, 8 bahagian. Nanti saya akan huraikan. 8 ni, hak 8 ni dia asingkan pula 2. Kalau dalam kitab lain dia pecah 2, taklifi dengan wadai. 1 sampai 6 tu taklifi. 7 dan 8 wadai. Tu. Dia bahagi macam tu. Dalam kitab lain dia perbahasannya lain. Saya kuliah di Surau Pekanbaru, tak pakai kitab ni. Pakai kitab akidah yang Jabat Agama sediakan. Jabat Agama Perak, Jabatan Agama Islam Perak, dia buat satu modul akidah, kena baca di surau-surau. Saya tak baca kat sini, saya baca di Surau Pekanbaru. Dia pembahagian dia 2, hukum taklifi dan hukum wadai. Hukum taklifi 5, hukum wadai pun 5 juga. Tu dia bahagi macam tu. Yang ni mungkin dia untuk meringkaskan, dia bagi yang penting-penting je. 8 ni dan 1 sampai 6 itu adalah taklifi. 7 dan 8 adalah hukum wadai. Baik, kita tengok satu persatu. Hukum syarak itu ada 8 pecahannya. Yang pertama, wajib. Wajib artinya suatu amalan yang diberi pahala kepada sesiapa yang mengerjakannya dan disiksa kepada sesiapa yang meninggalkannya, seperti sembahyang fardu, puasa bulan Ramadan dan lain-lainnya. Ini tuan-tuan, ini semuanya rasanya ini benda asas. Cuma kita nak ulang balik lah. Bukan tuan-tuan tak tahu kan. Ini benda asas. Ini terlalu asas. Mungkin dah belajar, tapi kita ulang untuk pemantapan saja. Apa makna wajib? Ma yuthabu bi fi'li, itu dalam kitab Arab. Suatu amalan yang diberi pahala kepada pelakunya. Buat dapat pahala. Tinggal berdosa. Itu wajib. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Mudah je. Solat, puasa, zakat, haji, tutup aurat, nafkah. Itu adalah semua adalah kewajipan. Hukumnya wajib taklifi. Apa makna sebelum tu saya nak sebut taklifi ni. 1 sampai 6 tu taklifi. Apa makna taklifi? Hukum yang Allah tetapkan, ketetapan Allah kepada mukallaf. Khitab Allah Ta'ala al-muta'allaq bi af'alil ibad atau bi af'alil mukallafin. Tu dalam kitab Arab. Ketetapan Allah, peraturan Allah yang melibatkan perbuatan mukallaf. Dia tak kata perbuatan manusia. Apa makna hukum taklifi? Hukum taklifi 1 sampai 6 tu ketetapan Allah, peraturan Allah yang melibatkan perbuatan mukallaf. Siapa mukallaf? Ni hukum taklifi ni terlibat dengan mukallaf. Siapa mukallaf? Yang pertama manusia. Yang kedua jin. Ada lagi yang ketiga. Apa makna mukallaf? Mukallaf makna orang yang menanggung beban, terbeban dengan tanggungjawab dan akan disoal di akhirat. Itu mukallaf. Yang saya nampaknya manusia dan jin. Ada lagi binatang. Ada terlibat? Tak terlibat. Sebab tu wajib tak ada kena mengena dengan lembu. Semayang tak ada kena mengena dengan ayam itik. Sebab apa? Sebab wajib solat. Solat tu wajib. Wajib tu hukum. Hukum apa? Taklifi. Hukum taklifi hanya kepada manusia dan jin. Binatang tak terlibat. Dia tak semayang pun tak apa lah. Tak. Ayam makan najis. Apa pelik ayam makan najis? Lantak dia lah. Dia bukan mukallaf.
dia tak payah jawab depan Allah. Tapi kalau manusia makan najis, manusia makan bangkai, jawab depan Allah nanti. Yang mukallaf manusia dan jin. Baik, setan. Setan mukallaf tak? Sudah. Setan mukallaf ke tak? Nak tanya orang seri setia, betul RM10. Allah, dalam kereta pula. Setan mukallaf ke tak? Syaitan mukallaf ke tak? Kalaulah syaitan itu tidak mukallaf, kenapa dia ahli neraka? Zalim nak Allah. Campak dalam neraka. Walhal tak mukallaf. Maknanya bila campak dalam neraka, setan, iblis campak dalam neraka, makna dia mukallaf lah. Dia kena tanggung dosa pahala. Dia tadi ustaz tak sebut pun setan, sebab setan tu anak beranak jin. Faham? Tadi ustaz tak sebut setan. Setan tu keturunan jin. Jin kafir lah namanya, setan, iblis. Hak mukmin tak panggil setan iblis. Jin mukmin lah, beriman lah. Jin Islam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca surah Al-Jin. Nabi baca surah Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. Jin dengar. Jin dengar Ar-Rahman dan dia faham. Dia minat Al-Quran. Itu jin beriman. Macam kita jugalah, manusia ada kafir, ada beriman. Jadi jin yang beriman, berimanlah. Hak kafir, kafirlah. Jin kafir masuk neraka, yang namanya setan ataupun iblis. Dalam surah Al-Kahfi ayat 50, Allah katakan iblis itu adalah daripada jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Surah Al-Kahfi ayat 50, boleh rujuk balik. Jadi jelasnya mukallaf manusia dan jin. Setan termasuk jin pun mukallaf. Sebab tu Allah kira dosa pahala, maka dia banyak dosa, campak dalam neraka. Binatang bukan mukallaf. Dia tak terlibat dengan hukum taklifi. Baik, habis taklifi yang pertama. Yang kedua, sunat. Yang kedua, sunat artinya sesuatu amalan yang diberi pahala kepada sesiapa yang mengerjakannya, tetapi tidak disiksa kepada sesiapa yang meninggalkannya, seperti mengerjakan salat sunat, membantu orang-orang miskin dan lainnya. Sunat. Sunat ni bukan bersunat, bukan berkhatan. Itu tak ada kena-mengena. Walhal sunat dalam bahasa Arab dia tak guna sunat. Berkhatan tu khitan. Al-khitan. Itu bahasa Arab. Berkhitan. Wallahualam, saya tak pasti kenapa orang Melayu panggil sunat. Dah jadi perkataan bersunat. Bersunat tu bahasa Melayu, Arabnya berkhatan, berkhitan. Baik, sunat artinya buat pahala, tinggal tak ada apa, tak berdosa. Bukan wajib. Wajib tinggal berdosa. Sesuatu amalan diberi pahala kepada siapa mengerjakannya, tapi tidak disiksa kepada siapa meninggalkannya. Tidak disiksa mana tak berdosa lah. Apa makna tidak disiksa? La yu'aqab, tidak disiksa, tidak dibalas, tidak dikira berdosa. Sebab apa? Sunat. Cuma rugi dah. Rugi. Solat ba'diyah lepas maghrib tadi. Lepas maghrib kita tak terus kuliah. Kita ambil masa sikit. Untuk apa? Solat ba'diyah 2 rakaat. Sunat. Ya, sunat. Muakkad lagi. Bukan setakat sunat, tapi bahkan muakkad. Berbeza dengan sebelum maghrib. Sebelum maghrib dia tak muakkad. Lepas maghrib 2 rakaat ba'diyah sunat muakkad. Maka buat berpahala. Tak buat tak berdosa, tapi rugi. Tak dapat pahala sunat. Jadi makna sunat faham. Ya, katakan sebagai sesuatu perkara yang dibuat dapat pahala, tinggal tak berdosa pun. Perkara-perkara sunat. Cuma sunat ni orang kita dia tak boleh nak beza dengan sunnah. Apa beza sunat dengan sunnah? Sunat ni hukum. Adapun sunnah ni apa sahaja hak berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi itu sunnah, yang disandarkan kepada Nabi itu sunnah. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hak sandar pada Nabi, hak ada kena mengena dengan Nabi, perkataan dia, perbuatan dia, diamnya dia,
Baginda sallallahu alaihi wasallam buat, sunnah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, cakap, sunnah. Baginda duduk diam pun, sunnah. Sunnah itu adalah sumber hukum. Sunat itu adalah hukum. Tolong bezakan. Saya ulang sekali lagi. Sunnah sumber hukum. Sumber hukum mana nak rujuk? Mana nak rujuk? Solat tarawih. Apa hukum solat tarawih? Rujuklah. Quran kata apa? Sunnah kata apa? Tutup aurat. Apa hukum tutup aurat? Rujuk Quran, sumbernya Quran, dan sumber keduanya sunnah. Apa hukum solat witir? Rujuk Quran, Quran tak ada sebut witir. Habis itu sunnah, apa sumber lain? Sunnah. Baik, kita buka sunnah. Apa hukum solat witir? Kita rujuk sunnah. Okey, sunnah kata apa? Nabi buat dan Nabi suruh. Maka daripada rujuk sumber hukum, lahirlah ketetapan hukum sunat witir. Witir itu sunat. Jadi sunat itu hukum. Sunnah sumber hukum. Boleh beza. Sebab tak semua sunnah itu sunat. Ada sunnah wajib, ada sunnah haram. Sunnah haram, ya ada. Apa sunnah haram? Kahwin 10. Oh, tu contoh. Ada contoh lain ke sunnah haram? Ada lain? Saya boleh bagi contoh. Sunnah haram. Haram pada kita. Haram pada kita lah. Kahwin 10. Bahkan 11. Ada ulama' itu khilaf. Itu beza pandangan para ulama' pengkajian sejarah. Ada kata 10. Ada kata 11. Ada kata 12. Itu ulama' mengkaji sirah berbeza pandangan. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ke? Ya, sunnah. Kenapa sunnah? Nabi buat. Tapi adakah sunat? Tak sunat pun. Yang sunatnya 2, 3, 4. Tu pun ulama bahas lagi. Tu pun tak sunat. Poligami sunat ke? Muslimat ada tak? Ada. Poligami sunat ke? Poligami sunat ke? Kadang-kadang poligami ni dia jadi haram bagi orang yang terang-terang tak mampu berlaku adil. Bini pertama pun tak mampu. Bini pertama. Ini muslimat ni ngangguk aje lah tak. Bini pertama pun tak mampu nak beli. Dia punya keperluan. Nak bini kedua. Maka dalam kitab-kitab fiqh menyebut poligami hukum dia boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Jadi tak semua sunnah itu adalah sunat. Kadang-kadang dia khasais. Saya bagi contoh, tahnik. Ni antara benda saya tak berkenan. Tahnik ni, tahnik. Belah mulut baby. Dia belah mulut baby, dia ambil kurma tu, dia kulum-kulum. Dia letak dalam mulut dia untuk melembut-lembutkan, lalu dia sumbat kepada baby. Yang dia baru lepas hisap rokok daun. Contoh. Sedangkan itu sunnah, tapi sunnah khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab air liur Nabi itu berkat. Air liur Nabi itu barakah. Nabi buat tak apalah. Nabi, air liur Nabi berkat. Air liur kita. Kalau jenis tak faham sunnah, tak faham hukum, oh Nabi buat. Ya, memang Nabi buat. Khasais untuk Nabi. Kita dah pakai tangan, dah. Dia tambah musim Covid ni. Musim Covid nak pakai telio, nak panggil lagi lah. Biar faham sunnah. Jadi beza sunnah dengan sunatnya. Jadi sunnah sumber hukum. Adapun sunat hukum. Lepas pada rujuk kepada sumber. Tak semua sunnah itu adalah sunat. Bukan semua sunnah itu sunat. Ada sunnah haram. Macam tadi contoh. Ada sunnah makruh. Ada sunnah wajib. Apa contoh sunnah wajib? Berjihad. Berjihad pada jalan Allah. Berjihad menegakkan Islam. Nabi buat. Ya, Nabi buat. Sunnah Nabi berjihad. Maka wajib berjihad.
tuangkan agama Allah Ta'ala dengan cara masing-masing, dengan kemampuan masing-masing. Baik, habis sunat. Yang ketiga, harus mubah. Mubah, yang tadi wajib, wajiblah. Bahasa Arabnya sunat, bahasa Arabnya mandub. Bahasa Arab sunat tu mandub. Kadang-kadang jumpa perkataan mandub, itulah makna sunat. Yang ketiga, harus mubah. Apa makna mubah? Suatu perkara yang boleh dibuat atau ditinggalkan, seperti makan benda-benda yang halal di darat atau di laut. Harus. Buat benda harus tak berpahala. Tinggal benda harus pun tak berdosa. Benda harus. Contoh isu semasa sikit ni, fatwa. Fatwa terkini apabila Allah uji dengan COVID-19 ni, pandemik COVID seluruh dunia duk tengah kalut kelam kabut, maka datanglah vaksin. Apa hukum ambil vaksin? Ulama bersidang, ulama sedunia, ulama Azhar, bukan ulama tepi jalan ni. Bukan ustaz-ustaz lebay kampung, bukan. Ulama Azhar bersidang dan dipersetujui oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri menetapkan vaksin itu harus. Walaupun ramai anti-vaksin, sekarang ada golongan anti-vaksin, dia kata haram. Dalam vaksin tu ada benda-benda kotor, ada benda najis, mudarat, kan cocok vaksin, kan ambil vaksin, kan jadi penyakit, jadi benda-benda orang tu perbahasan dia tak setujulah. Tapi saya tak nak bincang benda tu, nak bahas benda tu subuh esok pun tak habis. Ambil secara umumnya, ulama sedunia mengatakan vaksin itu adalah harus. Bila harus, ambil. Nak ambil tak berdosa. Nak tinggalkan pun tak berdosa. Wallahu alam, saya tak pastilah kajian kita, apa pendirian kajian kita. Adakah kerajaan kita mewajibkan benda tu ataupun wajib pada golongan tertentu sahaja? Itu soal, kita kata soal dunia, soal bukan nak bahas ilmu agama di sini. Itu perkaitan ijtihad. Wallahu alam. Cuma secara umumnya vaksin itu harus. Nak ambil. Tak nak ambil, tak berdosa pun sebab dia tak wajib. Habis tu nak ambil vaksin, tak berdosa juga. Ambil tak berdosa sebab apa? Sebab dia tak haram. Fatwa kata tak haram, harus. Kalau tak mahu vaksin, tak selesa lah aku vaksin ni. Aku dengan vaksin cara aku je lah, kata dia. Tak berdosa lah. Sebab apa? Sebab dia bukan wajib pun. Jadi harus ialah tak wajib. Benda yang tak wajib, benda yang tak haram, itulah bendanya namanya harus. Pun nak kata benda tu harus, kena ada fatwa. Fatwa bagi perkara-perkara baru, benda-benda barulah. Benda-benda yang ada zaman Nabi dia tak panggil fatwa. Fatwa ni benda tak ada zaman Nabi. Vaksin tak ada zaman Nabi. Wokok perlu pada fatwa. Sebab apa? Zaman Nabi tak ada. Apa lagi hak tak ada zaman Nabi? Ni apa? Derma organ. Kalau mati, ambillah buah pinggang aku. Kalau meninggal, ambillah jantung aku. Derma organ zaman Nabi tak ada. Maka perlu kepada fatwa. Hak ada zaman Nabi dia tak panggil fatwa, dia panggil hukum. Maka fatwa inilah kadang-kadang harus, kadang-kadang tak. Saya bagi contoh. Zakat pendapatan. Benda baru. Perak tak wajib. Perak tak wajib zakat pendapatan. Tapi kalau nak bayar lagi elok sebenarnya. Tak, kerana ambil pandangan negeri lain. Tak ada masalah kalau bayar, pejabat agama tak tolak pun. Cuma dari segi fatwa, zakat pendapatan bukan benda yang qat'i. Dari segi dalilnya tak ada. Perak, Jabatan Mufti Perak masih lagi berpendirian benda tu tak wajib. ASB, contoh ASB kan khilaf kan. Ada ulama kata harus, ada ulama kata haram. Jadi tuan-tuan nak pegang hak mana, terpulanglah pada tuan-tuan. Kalau dia kata harus, dia nak pegang fatwa kata harus, melaburlah, simpanlah. Banyak mana nak simpan. Kalau dia tak setuju dengan fatwa tu, dia nak ambil pandangan dia, memang dia warak, dia nak jaga benda-benda syubhah ni sebab ada pandangan mengatakan haram, dia pegang hak haram tu. Tak payah melabur, simpan tempat lain, tabung haji ke mana ke, suka hati dia lah. Pun boleh juga. Tu namanya fatwa. Kalau harus. Baik, yang keempat, makruh. Makruh, apa makna makruh? Suatu perkara yang diberi pahala pada siapa yang meninggalkannya dan tidak disiksa kepada siapa yang membuatnya. Tinggal pahala, buat
tak berdosa. Contoh, tengok dia bagi contoh, makan jering. Tak, seperti makan ulam jering, petai jeruk dan sebagainya. Udahlah petai jeruk pula tu. Nak petai, kenapa benda tu makruh? Dia bukan pada benda tu sebenarnya, dia pada illah. Yang makruh dia bagi contoh tu bukan pada benda, tetapi pada illah. Illah tu apa? Pada sebab. Kalau budu dia tak sebut. Budu ada bau tak? Budu orang Kelantan, orang Perak apa? Tempoyak ada bau tak? Kau orang Perak tak makan tempoyak. Ada bau tak? Ada bau. Bau durian ada. Tak, maka pada illah dia tu ada bau sebagaimana petai, jering, budu, maka itu dikira makruh. Baik, kalau dia makan juga tak berdosa pun, cuma kena pandailah nak mari masjid lepas makan petai gosok gigi, suki dan sebagainya. Zaman Nabi dulu bawang, Nabi larang mu makan bawang jangan datang ke masjid. Sebab orang Arab dulu budaya Arab dulu makan bawang makan macam kita makan kacang. Tak, kita makan kacang sebagai makan kerepek, makan khopuk, kudapan kita. Dia orang dulu makan bawang macam tu. Maka dia mengeluarkan bau. Nak datang masjid kena bersihkan dulu. Itu dikira sebagai perkara yang makruh. Contoh apa lagi makruh? Rokok lah tak apalah, kita ambil hak makruh lah, haram pun ada. Kita ambil hak lembut. Rokok ni haram. Fatwa haram kata haram. Kalau tuan-tuan nak pegang makruh, tuan-tuan berpegang fatwa 70-an dulu. Jadi orang kata makruh ni orang ketinggalan zaman. Sebab pengkajian zaman tu tak sampai kepada kecanggihan ilmu hari ni. Ulama kaji 70-an, 60-an dulu, dia tak tahu apa benda tar, apa benda nikotin. Pengkajian tar dalam rokok, nikotin dalam rokok tu tak sampai kepada kecanggihan ilmu hari ni, kajian saintifik hari ni, maka fatwa semasa kata haram. 60-an, 70-an dulu dia tak nampak benda tu, maka dia kata makruh. Jadi tak kira lah tuan-tuan nak pegang hak mana, cuma kalau pegang makruh, ketinggalan kereta api 40 tahun. Hak terkininya haram. Baik, apa makna makruh? Tinggal berpahala. Allah banyaknya pahala tak merokok tak? Bertuahlah orang tak merokok, pahala bertimbun-timbun. Aku tinggalkan rokok. Sama ada fatwa dia haram ke makruh ke, meninggalkan makruh, meninggalkan haram, kedua-duanya berpahala. Baik, insya-Allah masuk saya laju sikit. Yang kelima, halal. Halal ni adik-beradik harus. Setengah-setengah kitab dia tak asing. Dalam kitab saya kuliah di Pekanbaru, dia tidak bezakan, dia tidak asingkan. Cuma di sini dia asingkan. Halal dengan harus tu adik-beradik. Dia asingkan untuk membezakan yang halal tu ketika mana bertembung dengan benda haram. Maka kita memilih yang halal. Adapun harus, dia tak bertembung dengan apa-apa. Harus ni benda tak bertembung dengan apa-apa. Tak ada apa-apa pertembungan. Benda tu ada situ harus. Oh, benda ni zat dia harus, buat. Cuma dia bezakan halal. Halal ni bila bertembung dengan yang haram, maka mencari yang halal itu wajib. Contoh perbankan. Perbankan dia bukan soal harus. Bila bertembung antara konvensional, apa istilah dia? Konvensional tak? Perbankan konvensional dengan Islamik. Bertembungnya konvensional dengan Islamik, maka bertembungnya halal dengan haram, wajib mencari yang halal. Dia tak kata harus, sebab bertembung, berlaku pertembungan. Insurans dengan takaful. Insurans haram. Bila nama insurans haram, tak ada satu pun halal. Sama juga loan. Bila nama loan semua haram, tak ada satu pun halal. Habis itu alternatif dia. Jangan risau, ada alternatif. Insurans, alternatif dia, pilihan yang kedua, takaful. Takaful halal. Loan, pinjaman haram sebab ada riba. Pilihan yang kedua, financing, ataupun bahasa Melayunya pembiayaan.
yang tu halal. Mencari yang halal itu wajib. Kecuali 70-an dulu, 80-an dulu tak ada. 83 baru ada. Bank Islam 83 baru ada. 70-an dulu mudarat. Bukan mudarat, darurat. 70-an zaman tok kita, zaman nenek kita dulu darurat. Darurat ulama kata maaf, dimaafkan. Hari ni tak ada darurat dah. Berlambak Islamic Bank, berlambak takaful, berlambak financing. Kenapa nak ambil insurans yang haram dan juga loan yang haram tadi? Jadi pilihan di tangan kita, nak neraka ke nak syurga. Saya bukan orang bank, bukan niaga, bukan jual takaful, bukan jual pembiayaan financing, bukan. Saya bukan orang niaga, cuma nak sebut halal dan haram. Tepuk dada tanya iman. Cek balik. Insurans apa? Kereta kita. Insurans ke takaful? Beli rumah, tak. Insurans ke takaful? Kalau kata insurans, kena tukar kepada yang halal, wajib. Suatu perkara diberi pahala kepada sesiapa yang mengerjakannya dan tidak disiksa kepada sesiapa yang meninggalkannya, seperti memakan daging lembu dan sebagainya. Daging lembu yang halal. Ini panjang cerita pula ni, daging lembu sehari dua ni tak? 40 tahun, Allahu Akbar. Daging lembu ke apa? Tak, punyalah. Apa kita kata, rasuahnya, penyelewengannya, gila kuasanya, tutup matanya, tanggung esok, jenuh nak jawab esok. Allahu Akbar. Cerita tentang kartel daging tu. Baik, yang ke-6, haram. Haram maknanya apa? Suatu perkara yang dikenakan hukuman siksa kepada sesiapa yang mengerjakannya dan diberi pahala kepada sesiapa meninggalkannya, seperti minum arak, main judi dan lain-lainnya. Haram, tak ada masalah, fahamnya. Haram, buat berdosa, tinggal berpahala. Buat dia dosa, confirm dosa. Adapun meninggalkannya berpahala. Kita tak ada, kita pergi kedai, ada kasbah, kita tak ambil. Kenapa tak ambil? Haram, pahala. Punya Allah tu Rahman Rahim. Dalam kedai tu ada kasbah, ada milu. Kita ambil milu, kita tak ambil kasbah sebab haram, arak, pahala di situ. Meninggalkan judi, meninggalkan apa lagi, zina dan sebagainya, adalah berpahala. Adapun kalau buat, berdosa. Yang ketujuh dan 8 barulah masuk hukum wadai. Hukum wadai ialah hukum wadai makna letak. Wad'un makna apa? Wada'a makna letak. Letak sesuatu pada perbuatan, hukum tu. Letak sesuatu pada amalan. Contohnya apa? Contohnya sah. Sah tu hukum wadai. Kerana kita meletakkan sesuatu, kita ikat sesuatu perbuatan dengan syarat. Ya, bagi contoh suatu perkara yang dikira betul dan terpakai, seperti mengerjakan ibadat solat dengan cukup syarat atau rukunnya. Solat, contoh apa? Syarat kepada solat, wudu. Wudu syarat sah. Maka diletakkan perlakuan wudu itu berkait dengan solat, walaupun wudu itu luar solat. Wudu dalam solat ke luar solat? Luar. Sebab solat ni Allahu Akbar. Selagi tak Allahu Akbar, dia tak solat. Makna solat, apa makna solat? Amalan dimulakan dengan takbir, berakhir dengan salam. Itu solat. Makna wudu sebelum solat, luar solat. Ambil benda wudu tu berkait, letak dengan solat, berkait dengan solat. Kalau tak ada wudu, tak sah. Maka sah tu hukum wadai. Suatu perkara yang dikira betul dan terpakai, seperti mengerjakan ibadat solat dengan cukup syarat atau rukunnya, sah. Dia melibatkan pahala, dosa pahala. Kalau benda tu sah, lulus, berpahala lah. Tak, makna kata gugurlah kewajipan solat. Tiba-tiba tak sah. Tak lepas lagi aku ni. Tadi semayang tadi, lupa nak menghadap kiblat. Udah menghadap tempat lain, silap. Tak, aku tadi menghadap lain, aku lupa. Tak, sepatutnya menghadap kiblat, aku menghadap arah lain. Maka wajib dia ulang balik. Kerana sesuatu amalan tu tak sah, dia tak lepas dengan Allah Ta'ala. Ataupun dia tanggung, dia punya implikasinya amat-amat besar. Saya bagi contoh, akad nikah yang tak sah. Allahu Akbar. Akad nikah yang tak sah, apa implikasi dia? Kalau berlaku hubungan laki bini, apa dia panggil?
Zina. Anak tu, lahir pula anak, sentuh menyentuh ni, wuduk pula, batal ke tak batal. Wali nikah, bila meninggal, faraid pula, harta pewarisan pula. Banyak cerita, banyak masalah. Kalau akad nikah tak sah, sebab tu bab sah ni penting. Jangan main-main bab hukum. Jual beli nak kena sah, selagi mana jual beli tak sah, makan duit haram lah mu. Contoh jual beli tak sah, paksa. Ambil jam ni, ambil. 100. Mari 100. Aku jual kat mu 100. Bayar 100. Mu tak bayar 100, mu tak ambil ni, aku bunuh mu. Kawan putu pun ambil tu. Dapat 100. Haram ke halal? Sah ke jual beli? Jual beli sah ke macam tu? Kawan tu bukan nak beli pun, kawan tu takut kena tikam. Maka dia makan duit haram. Saya bagi contoh. Pernah orang letak barang atas meja saya. Bukan meja saya je, meja semua guru, dalam bilik guru. Mudah dia berniaga. Dia letak barang, ustaz, ada barang atas meja ustaz, RM10. Dia buat macam tu atas semua meja bilik guru. Bayang dia untung. Kita pun mudah letak, tak tergamak tak. Ramai mana orang tak tergamak, bayarlah. Sah ke jual beli macam tu? Macam-macam orang nak berniaga tak? Letak barang atas meja cikgu dalam bilik guru. Lepas tu dia claim RM10 ataupun RM20. Itu jual beli tak sah. Ada unsur paksaan. Jual beli tak ada. Mesti tak ada unsur paksaan. Syarat sah jual beli taradin. Apa makna taradin? Redha, meredai. Baik, insya-Allah masuk kata. Baik, nak berhentilah. Yang ke-8. Dia tak boleh lama-lama. Yang ke-8 yang terakhir lah, batal tu bahasa Arab lah. Yubtil, batin. Mudah jadi perkataan Melayu. Batal artinya suatu perkara yang dikira salah dan tidak terpakai, seperti salat yang tidak cukup syarat atau rukunnya. Batal lah. Batal puasa contoh. Batal puasa, maka kena qada. Batal puasa, macam mana boleh batal? Macam-macam lah batal puasa. Batal wudu. Batal wudu. Bila batal wudu, solat pun batal. Tak, solat batal. Ada banyak orang tu, ada orang tanya, ustaz, apa nak buat bila terpijak najis? Wudu batal tak? Terpijak najis, wudu terpijak najis, wudu batal tak? Tak batal. Bila tak batal, tak perlulah ulang wudu. Habis tu kerana najis, balik pada hukum najis lah. Hukum najis mesti wajib suci, wajib bersih. Tu je lah, basuh kaki je lah. Ni bab hukum ni kena faham. Tak faham, letih. Wallahu a'lam bissawab. Cukup setakat tu. Jadi kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang pada bulan hadapan, insya-Allah. Apa yang kita baca kita faham, dan kita faham kita amalkan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.